Hari ini, kita akan lihat apakah kelebihan mempelajari bahasa badan. Hai semua, selamat datang ke Syah Ramasan Channel, platform perkongsian tips bahasa badan dan psikologi untuk kejayaan dan kebahagiaan. Topik kali ini, saya akan kongsikan mengenai apakah kelebihan mempelajari bahasa badan, yang mana kali ini kita akan fokuskan mengenai first impression. First impression adalah pandangan awal dari seseorang, khususnya yang baru dikenali, yang mana ia akan memberikan kesan kepada perasaan dan juga apa yang dipikirkan oleh seseorang. Sebut saja tentang first impression, ramai yang sudah tahu akan kepentingan memberikan first impression yang terbaik, khususnya kepada mereka yang baru dikenali. Tidak kira sama ada kita seorang pemimpin, usahawan ataupun pendidik, negotiator, salesperson ataupun calon temuduga ataupun siapa saja, adalah penting untuk kita berikan first impression terbaik kerana kualiti network yang ingin kita bina bergantung kuat dengannya. Imagine seorang pemimpin jika tidak berjaya mempamerkan first impression terbaik, khususnya mungkin masa pilihan raya nanti, adalah susah untuk rakyat memilihnya sebagai pemimpin. Ataupun katakanlah seorang salesperson, jika dia tidak berjaya mempamerkan first impression yang terbaik kepada pelanggannya, adalah susah untuk mereka ni meyakini dan menarik kepercayaan pelanggan. Alamatnya, closing pun tak sempat. Harus diingat, first impression selalunya tidak bermula dengan percakapan, tetapi lebih kepada cara seseorang mempamerkan dirinya melalui tindak tanduk ataupun perbuatan ataupun bahasa badannya. Dari jauh kita telah perhatikan seseorang. Jadi di sinilah bagaimana bahasa badan memainkan peranannya menyampaikan isyarat tanpa perlu berkata-kata. Sebelum kita berbincang dengan lebih mendalam tentang topik kali ini, saya ingin mengajak anda, anda yang baru mengikuti channel ini, untuk menekan butang subscribe yang terdapat di bawah video ini. Jika warnanya masih merah, maknanya anda belum tekan lagi. Selepas tekan butang subscribe, klik juga gambar loceng di sebelahnya. Supaya apa? Supaya anda tidak akan terlepas tips yang bakal saya kongsikan nanti. Plus, ia juga adalah sebagai tanda sokongan untuk saya terus berkongsi lagi pada masa akan datang. So, jom klik sekarang. Sejarah telah merakamkan banyak kisah betapa pentingnya bahasa badan, dan ia adalah satu senjata rahsia yang sering dipandang ringan. Namun, terdapat juga dalam lipatan sejarah yang memang ada usaha untuk mengkaji, untuk menggali ilmu ini, terutamanya ilmuwan Islam, yang mana pernah suatu ketika dahulu Imam Fakhruddin Ar-Razi pernah menulis sebuah kitab yang bertajuk Kitab Firasah. So, berbalik kepada topik kita kali ini. Kali ini saya nak membawa anda untuk melihat satu sejarah bahasa badan zaman moden yang mana memperincikan mengenai first impression dengan sangat baik, iaitu debat Presiden Amerika Syarikat di antara John F. Kennedy dan juga Richard Nixon. Sejarah di Malaysia pun ada, cuma saya hanya kongsikan yang berkaitan dalam negara ni dalam kelas sahaja. Jadi kalau nak tahu dengan lebih lanjut, nanti bolehlah mendaftar untuk join kelas saya nanti. Jadi, apa yang menariknya debat Presiden Amerika Syarikat ini, iaitu di antara John F. Kennedy dan juga Richard Nixon. Untuk pengetahuan semualah, khususnya yang baru pertama kali mengkaji tentang bahasa badan, pada tahun 1960, itu adalah kali pertama debat presiden diadakan secara live di televisyen. Dan paling menarik, ketika itu tidak semua rumah di Amerika Syarikat mempunyai televisyen. Secara tidak langsung, debat ini mempunyai dua kumpulan, yang menonton di televisyen dan juga yang mendengar debat di corong radio. Dengan wujudnya dua kumpulan ini, jadi mudahlah untuk kita menjalankan sedikit eksperimen dalam usaha untuk melihat sejauh manakah bahasa badan memainkan peranan atau tidak dalam debat ini. Jadi jom kita tonton dan kita perhatikan mengapa bahasa badan sangat penting, khususnya dalam memberikan first impression kepada seseorang. Dalam video ini, saya akan kongsikan
20 saat terawal dalam debat presiden ini yang julung kali diadakan secara live di televisyen. Saya mahu anda perhatikan bahasa badan kedua-dua calon ini sebelum soalan diajukan kepada mereka berdua. Dan saya akan ulas juga tentang bahasa badan mereka untuk menunjukkan betapa pentingnya bahasa badan dalam mempengaruhi seseorang. Good evening. The television and radio stations of the United States and their affiliated stations are proud to provide facilities for a discussion of issues in the current political campaign by the two major candidates for the presidency. The candidates need no introduction. The Republican candidate, Vice President Richard M. Nixon, and the Democratic candidate, Senator John F. Kennedy. Menariknya, debat belum pun bermula, tapi Nixon awal-awal lagi telah memberikan 5 sebab kepada penonton untuk tidak memilih beliau sebagai presiden seterusnya berbanding lawannya John F. Kennedy. Yang pertama, eye contact. Semasa speaker memberikan pengenalan, mata Nixon lebih tertumpu kepada Kennedy berbanding dengan melihat kamera di hadapan. Jadi tidak kiralah sama ada dalam debat ataupun apa jua situasi yang kita nak cuba meyakinkan seseorang, eye contact perlu diberikan pada orang tersebut. Jadi dalam konteks video ini, penonton adalah yang sepatutnya diberikan keutamaan. Di sini penonton tak dapat apa-apa, tak dapat perhatian daripada Nixon. Jadi di sini Nixon telah hilang markah pertamanya dalam first impression. Kedua, bahasa badan Nixon menunjukkan isyarat bahasa badannya yang membawa maksud lemah atau submisif. Beliau tidak kelihatan berkeyakinan dan tiada isyarat bahasa badan alfa dari beliau. Ketiga, tangan Nixon memegang kuat pada armchair. Di sini, beliau memberikan isyarat beliau memerlukan kekuatan untuk berhadapan dengan situasi nervous. Keempat, kaki kirinya berada di bawah kerusi. Dalam bahasa badan, kaki adalah anggota badan yang paling jujur. Jadi apabila kaki di bawah kerusi, ia memberi isyarat beliau belum bersedia untuk berhadapan dengan situasi yang bakal beliau hadapi ketika itu, iaitu debat. Dan yang kelima, runner stance. Cuba kita perhatikan kedudukan kaki Nixon ketika sedang duduk. Kaki kanannya di hadapan, tapi kaki kiri di belakang. Dalam bahasa badan, isyarat ini diberi nama sebagai runner stance yang memberikan maksud bersedia untuk lari. Lari yang macam mana? Jadi cuba kita perhatikan 4 isyarat awal bahasa badan yang saya kongsikan tadi. Jadi cuba kaitkan dengan bahasa badan kelima ini. Jadi saya nampak kecenderungan lari di sini membawa maksud beliau mahu lari daripada debat ini. Lagi cepat habis, lagi bagus. Jadi dalam konteks video ini, Nixon telah awal-awal lagi memberikan sebab kepada penonton untuk tidak mengundinya. Beliau memberi isyarat yang beliau ni cemas, beliau rasa gemuruh, dan dua nilai ini bukanlah nilai yang perlu dipamerkan oleh seorang calon yang cuba menonjolkan dirinya sebagai bakal pemimpin. Jadi berbeza dengan Kennedy. Kennedy, kalau kita lihat dalam video tadi, memberikan fokusnya ataupun eye contact-nya kepada penonton. Beliau kelihatan relax dan kakinya bersilang yang membawa maksud power pose. Itu baru permulaan. Belum lagi kalau kita tengok ketika mereka berdebat. Namun, sejarawan bersetuju bahawa bahasa badan Nixon ketika debat presiden ini sebagai asbab beliau kalah dalam pilihan raya presiden. Dalam memoir beliau, Nixon ada kupas ataupun berkongsi sedikit kata yang menceritakan tentang debat presiden ini, yang mana beliau mengatakan, I should remember that a picture is worth 1,000 words. Bukan itu saja, kesan daripada debat presiden ini, debat presiden tidak dilakukan secara live selama 16 tahun. Lyndon B. Johnson yang menggantikan Kennedy lebih selesa berdebat di radio, dan Nixon yang pernah terkesan dengan debat presiden yang lepas pun lebih selesa berdebat di radio. Imagine, kedua-dua orang yang berpengaruh besar pun boleh terkesan dengan impak bahasa badan. Jadi, apa yang kita boleh pelajari dari perkongsian video ini? Jika kita salah memberi isyarat bahasa badan pada seseorang, impak negatifnya pun akan terkesan. Tapi jika kita berikan isyarat yang betul, insya-Allah kemenangan menjadi milik kita. Kemenangan yang macam mana? Contoh, mungkin salesperson ataupun orang yang menjalankan bisnes. Kemenangan yang mungkin kita boleh kaitkan adalah seperti berjaya memenangi hati pelanggan,
atau berjaya memenangi projek ataupun berjaya dalam satu rundingan. Kalau kita lihat dari aspek pemimpin pula, kemenangan yang macam mana? Kemenangan seperti memenangi hati rakyat, memenangi pilihan raya ataupun memenangi hati para staf untuk sama-sama memberikan terbaik kepada rakyat ataupun kepada organisasi. Jadi kesimpulannya, jika kita memberikan first impression terbaik, orang akan sentiasa mengingati perkara yang baik-baik mengenai kita. InsyaAllah, peluang akan semakin terbuka dengan lebih luas dan kita akan dikenangi berzaman-zaman. Berminat untuk saya kongsikan tips lagi pada masa akan datang? Tuliskan komen di bawah video ini. InsyaAllah saya akan baca dan ulas pada video yang berikutnya. Klik pada butang subscribe dan jumpa lagi pada masa akan datang.